وسلمنا الصلاة والسلام دائما بدوام كله. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid, yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, yang dihormati Tuan Imam, yang dihormati sekian para yang hadir, tuan-tuan yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan Allah di dunia dan di bahagia dan di akhirat nanti berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kurnia Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ini mulia ini kita diberi kesempatan untuk hadir di majlis yang mulia, di mana di majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan di majlis yang antara Maghrib dan Isya, majlis yang dimuliakan, majlis yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh para salihin, semuanya mengatakan majlis di antara Maghrib dan Isya adalah satu dari tanda majlis yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana doa tidak akan ditolak di waktu yang begini rupa. Kerana doa di antara Maghrib dan Isya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Ibni Athaillah, doa itu mempunyai syarat. Syarat doa itu ada 5. Pertama, kata Ibni Athaillah, hendaklah kamu bermohon dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang khudur, khusyuk dan sebagainya. Hadirkan hatimu, rendahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doamu itu diterima dengan khudur dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibni Athaillah, yang penting bagi kita benar, ini hendaklah kamu benar, selalu berkata benar dan benar atas perbuatan kamu, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Kita umat Islam tidak akan pernah mengatakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah. Kita tidak akan pernah mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu pembohong. Tidak. Sama sekali tidak. Dan barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu tidak benar, bohong, maka kafir dia. Kita insya-Allah kita orang Islam yang tetap dengan akidah kita bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan tidak berani mengata di atas apa yang berlaku pada Rasulullah SAW. Ada perkara yang tidak berani menghina atas sikap atau diri Rasulullah SAW dan keluarganya, khususan yang pada hari ini berani mencaci dan menghina akan keluarga, khususan kepada ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling berbahaya. Sebab itu ingatkan, hendaklah kamu berkata benar dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu membenarkan apa yang diajar Rasulullah SAW, iaitu membuat baik, disuruh berbuat baik, disuruh berbuat taat dan meninggalkan kemungkaran. Inilah kita. Jadi jangan kata kita berdoa, kenapa doa saya telah setiap hari dah lama saya berdoa tak pernah digabulkan Allah. Sedangkan kita ahli solat, kita berzikir, kita berpuasa, tetapi kenapa? Inilah syarat-syarat doa yang maka dibahagikan pula oleh ulama-ulama. Doanya, kenapa doa itu tidak dikabulkan? Kenapa doa itu ditangguhkan? Kenapa? Sebabnya pertama, doakan Allah Ta'ala, hendaklah kamu mohon dengan taat kepada Allah Ta'ala, maka doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak kabul, siasat diri kita. Kalau dalam keadaan kita sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, tidak bimbang. Tidak bimbang, kata ulama, bahawa doa itu disimpan oleh Allah di yaumil qiyamah nanti. Yang mana apabila kamu dimasukkan syurga, di atas doa dalam amalan kamu, yang kamu fikirkan amalan kamu setakat itu, tetapi Allah membukakan ganjarannya. Ya Allah, kenapa berganjaran sini saya besar, ya Allah? Saya tak pernah melakukan, saya tak ambil. Ini doamu yang aku simpan di yaumil qiyamah. Ini bahagianmu sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, Allah rindu dengan suara kita. Suara orang yang saleh ini. Malaikat berkata, ya Allah, hamba ini telah berlama berdoa kepadamu, ya Allah. Kata Allah Ta'ala, biarkan dulu malaikat, jangan diberikan, jangan dikabulkan dulu doanya. Sebab aku rindu dengan hamba ini.
Aku sayang dengan hamba dan aku merindui suaranya supaya dia jangan berputus asa berdoa kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib inni mujibu da'wat idza da'ati falyastajibu wal yu'minu la'allahum yarshudun. Inilah dia. Maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Dan apabila ditanya, mana Allah? Allah itu dekat dengan kamu. Allah itu dekat sangat dengan kamu. Dan Allah mengkabulkan doa kamu ke atas orang-orang yang melakukan kebaikan, yang meninggalkan kemungkaran. Jadi ini Allah memberikan doa-doa itu. Jadi jangan kadang-kadang kita lihat orang yang mungkar tapi doanya dikabulkan Allah. Ini ujian untuk dunia, ujian untuk kamu dan ujian untuk mereka itu. Oh, saya berdoa lama tak dapat. Ini siasat kita sebagai orang Islam, paksa diri kita. Kenapa? Ini yang dikatakan yang Atailah yang kedua tadi. Benar dan membenarkan. Benar apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan membenarkan dengan apa yang kamu amalkan. Dengan apa yang kamu amal. Tidak mengkhianati saudaramu, tidak memakan riba, tidak menipu, tidak membuat mungkar, tidak memfitnah orang, tidak menghasut orang dan sebagainya, dan tidak mencari aib orang dan kesilapan orang. Ini, maka ini doamu. Bagaimana ditanya kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ya Habib Saleh, tatkala kamu mengangkatkan tanganmu sahaja memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung doamu diijabahkan oleh Allah SWT. Bagaimana caranya ya Habib Saleh? Maka Habib Saleh mengatakan, aku tidak pernah membuat mungkar atau derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menjaga hukum-hukum Allah dan aku mengikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam yang mulia ini, mudah-mudahan segala doa dan hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala, diterima oleh Allah, khususnya pada malam bulan Syaban yang mulia ini, yang berapa hari lagi kita akan menambut Sahur Ramadan. Syalillah ya Ramadan, syalillah ya Ramadan, insya-Allah. Kita akan sambut Ramadan dengan barang siapa yang bersambut dengan Ramadan dengan hati senang dan gembira, maka Ramadan itu gembira kepada mereka. Tetapi kalau menyambut Ramadan dengan hati yang duka cita, ya Allah susahlah, niaga tak boleh siang, ya Allah susahlah tak boleh makan. Dan bulan Ramadan bulan yang banyak gastrik kepada kita. Yang kadang-kadang Ramadan ni kita mengajakkan banyak gastrik, banyak apa macam-macam. Jadi hindarkan kita daripada perkara-perkara itu. Jadi inilah doa yang kita minta Allah dikabulkan Allah. Yang ketiga, berarti sebab doa itu ditahan kerana dengan doa yang kamu tak dikabulkan semata-mata Allah untuk menolak bala yang kepada kamu, menolakkan bala yang akan turun kepada kamu. Jadi Allah tahan doa kamu itu dan ditolakkan bala yang ada nak berlaku kepada kamu. Inilah kerana kita manusia, kita tidak tahu dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kata Ibn Athaillah, hendaklah kamu berdoa di waktu yang ijabah. Dikatakan di waktu ijabah, beginilah waktu ijabahnya, iaitu antara maghrib isya, di waktu matahari remang-remang nak maghrib, di antara tengah malam. Doa-doa yang waktu-waktu ini ijabahkan Allah. Doa-doa antara azan dan qamat, ini doa-doa yang ijabahkan Allah Ta'ala. Maka dalam doamu seperti doa yang lepas salat, dalam doa doa ba'dal azan tadi, habis doa seperti biasa, tambah lagi Allahumma barik fi auladi, Allahumma barik lahum tadarrus wa fi ta'atika wa fi dzurriyyahum tabatan misalman doa. Minta kepada Allah, kerana doa di antara azan dengan qamat dikabulkan Allah. Minta tak dapat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, di dalam hatimu terlintas, hadirkan apa niatmu, hadirkan apa keinginanmu, mudah-mudahan Allah kabulkan niatmu. Ini ambil peluang itu. Dan kemudian kata Ibn Athaillah, mulakanlah doa dengan bismillah dan akhirkan doa kamu dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan tidak akan, kalau tidak ada doa, tidak ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tak akan diterima oleh Allah SWT. Doa tak diakan oleh sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tanpa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan terangkat sama sekali.
Jadi jangan lupa banyakkan selawat. Khususan bulan Syaban ini adalah syahrani kata Nabi SAW. Ini bulan selawat, bulanku ya, bagaimana Allah menurunkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallim taslima. Jadi banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Bila lagi kita nak rebutkan selawat? Bila lagi kita nak banyakkan selawat kepada Nabi SAW selain daripada bulan-bulan ini? Banyakkan di bulan Syaban ini. Kerana apa? Kerana bulan ini bulan yang banyak yang dikatakan oleh para ulama yang disemak akan amal-amal kita. Urusan pada Isnin dan Khamis itu amal akan diangkat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah mengetahui amalan-amalan kita, maka disemak, diperiksa oleh para malaikat akan amalan-amalan kita. Diperiksa. Dan mudah-mudahan dalam keadaan yang banyak di bulan Syaban ini, banyakkan ibadah, banyakkan berzikir, banyakkan berpuasa dan sebagainya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Syaban adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada bulan Ramadan. Maka rebutlah kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak cerita-cerita tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat dan fadilat selawat ini maka digabulkan oleh Allah Ta'ala. Begitulah para ulia, para salihin, mereka berebut mengarang selawat. Ini yang kita takuti. Orang kata banyak selawat ini, baca macam-macam selawat ada. Sebenarnya mereka ini berebut mengarang selawat. Untuk bagaimana Imam Al-Busiri dengan burdahnya, bagaimana Imam Sulaiman Al-Jawzuli dengan Dalil Khairatnya, bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafidh dengan Maulid Simdurarnya, bagaimana Imam Rahman Ad-Dibai dengan Maulid Dibainya. Semua imam-imam ini berebut mengarang selawat kepada Nabi SAW semata-mata untuk meletakkan diri mereka dekat dengan Nabi SAW, untuk dicintai oleh Nabi SAW. Maka mereka berlomba-lomba mencari bahan, mencari selawat, mengarang, mencipta selawat yang bagaimana dengan mudah-mudahan mereka itu dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana Imam Muhammad bin Idris dengan selawat azmiyahnya. Semua mereka ini membaca selawat dengan tujuan untuk mendekatkan kepada, bukan selawat itu yang biasa dengar, yang dirasulukan oleh Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kemudian Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kemudian selawat Ibrahimiyah. Itu biasa. Tapi dikarang oleh ulama-ulama, disusun. Dan ilmu yang diberikan kepada ulama itu adalah ilmu laduni, ilmu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak mencapai ilmu itu, jangan kita persalahkannya. Jangan kita mengatakan ini bid'ah, ini selawat ini bid'ah, ini tak ada. Menyebut dan memuji Nabi SAW itu tidak benar. Memuji Nabi SAW tidak benar. Maka sebab itu mereka yang telah merasai nikmat kedekatan dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, mereka mengarang selawat untuk mendapatkan kedekatan lebih lagi dengan Nabi. Dengan sebagaimana Imam Syekh Abdul Qadir Jani dengan selawat Fatihnya yang kita amalkan. Jadi ini semuanya Imam Rifai masing-masing dengan yang ada dengan termasuk dengan selawat Nariyah ni. Kenapa kita katakan ini tak ada? Ini amalan-amalan yang mendekatkan dengan Nabi SAW, menghibur Nabi SAW, mencintai Nabi SAW. Maka ini mereka lakukan, mereka cari. Kita mencari kecintaan dengan manusia, kita mencari dengan kecintaan dengan hamba-hamba Allah, bukan kita mencari kecintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta manusia akan putus, cinta kepada suami akan hilang, kepada suami isteri akan hilang kalau berlaku sesuatu hal yang tak diingini, akan hilang. Tapi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cintamu kepada Allah tidak akan hilang apabila telah kamu dapati kenikmatan, kerasaan amal ibadah dan kemanisannya. Begitulah mereka itu. Bagaimana Syekh Imam Ahmad Al-Badawi, Imam Ahmad Al-Badawi waktu umurnya dalam 11 tahun, duduk dalam khalwatnya, mengatakan kepada ibunya, "Ya wahai ibuku, aku telah bermimpi bertemu Rasulullah." Mimpi bertemu Rasulullah. Kata ibunya apa? "Ya Ahmad, engkau bukan lelaki, kau bukan anakku." Padahal mimpi bertemu Rasulullah hanya melihat wajah Rasulullah sekerat badan. Kita mimpi pun tak pernah lagi. Bagaimana kita lihat mereka ini?
Ini yang nak dibandingkan dengan kita. Inilah jejak-jejak langkah yang patut kita ambil dari mereka untuk kita. Maka dikatakan oleh ibunya, ya Ahmad, belum lagi kamu. Ya Ahmad, belum lagi. Maka Imam Ahmad terus bertasbih, berzikir dan selawat kepada Nabi SAW. Dan akhirnya bermimpi lagi. Tak berapa lama bermimpi bertemu dengan Nabi SAW seluruh wajahnya. Kata ibunya, ya Ahmad, belum lagi ya Ahmad, engkau bukan anakku. Ini galakkan seorang ibu kepada anaknya. Ini tarbiyah seorang ibu yang salihah kepada anaknya. Ibu kita kalau mimpi mimpi bulan datang ke riba, mimpi bulan langit terang benderang, oh bagus ni, alamat baik. Bagi mimpi tak baik, yang buruk sikit dah macam-macam ditafsirkan. Apa lagi jumpa pakar tafsir lagi, apa lagi tengok bulan dan sebagainya, apa namanya, ini apa status bulan-bulan ni, apa namanya, wallahu a'lam, horoskop kata orang. Ini bohong belaka. Maka Sayyidina Ahmad bin Idris, Muhammad Al-Badawi terus berzikir lagi sampai satu malam bertemu dengan Nabi SAW minal liyaqadah, dengan secara jaga bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada, ya Ahmad, kirim salam pada ibumu, kirim salam pada ibumu. Kata Muhammad Al-Badawi, bersalaman dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah bertemu Rasulullah beredar dari itu, kemudian Muhammad balik kepada ke belakang. Wahai ibu, aku bertemu dengan Rasulullah minal liyaqadah, dan Rasulullah menyampaikan salam, memberikan aku pesan, menyampaikan salam kepadamu. Ini baru benar anakku, kata ibunya. Ini baru benar anakku. Bagaimana kita? Karena hati kita, jiwa kita, kita tidak pernah menghayati, kita tidak pernah merasakan bagaimana kita merasakan nikmat makanan. Oh, makan ini sedap. Kita boleh memilih mengatakan yang ini sedap, yang ini bagus, yang ini grade 1, dia grade 2. Tapi amalan kita tak pernah merasakan kelazatan. Grade mana kita nak letak amalan kita? Di grade mana kita nak letak amalan kita? Di atas, di tengah, atau di bawah sekali? Di mana kita sekarang berada? Dan apa amalan kita selama ini? Bagaimana kita meletakkan diri kita dengan amalan-amalan kita itu? Apakah banyak maksiat dari taat? Apakah banyak taat dari maksiat? Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Busairi. Jika hari ini kamu banyak melakukan, hari ini adalah lebih baik dari semalam, banding hari ini kamu melakukan ketaatan dan semalam kamu kurang makan, hari ini lebih baik dari semalam, maka hari ini adalah kamu orang yang beruntung, yang baik. Jika kamu hari ini lebih buruk dari yang semalam, maka kamu orang yang celaka. Dan jika sekiranya hari ini dengan semalam sama aja, kamu adalah orang yang dalam kerugian, kerana tak menambah. Macam orang berniaga kalau hari sama aja pun macam mana tak boleh tambah sikit ke? Dalam perniagaan kita tambah. Berniagaan dengan Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala membeli orang-orang yang beriman, membeli orang-orang dengan syurganya. Tapi kita tidak pernah meletakkan diri kita dengan Allah SWT, kedekatan dengan Allah SWT. Ini yang kita perlu fikirkan. Kerana bulan Syaban hanya berapa minggu lagi akan berakhir. Apakah yang telah kita lakukan semasa Syaban ini? Apakah amal-amal yang telah kita buat dalam Syaban ini? Kerana dengan Rajab yang telah berlalu, kita mempunyai tanaman-tanaman. Dan Syaban ini adalah siraman-siraman. Apa yang kita nak siram kalau kita tidak pernah bercocok tanam? Apa yang kita nak siram dan kerana kita tak pernah bercocok tanam? Dan apa yang akan kita nak tuai? Kerana tanaman kita tidak pernah tanam, tak siram, kering, tak ada apa-apa, bagaimana kita akan tuai di bulan Ramadan nanti? Bulan yang kita akan ambil faedahnya, bulan yang akan Allah beri ganjarannya. Di mana kita? Di mana kita? Kalau pasal doa dunia kita mengatur,
Oh, rancangan kita begini, Ramadan kita akan buka barzah, Ramadan kita bukan ada. Tak salah. Tak salah kamu mencari rezeki, kerana Allah telah memerintahkan kepada kamu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, tuntut akhirat dahulu, tapi jangan lupa habuan dunia. Maka tak salah kamu cari dunia, asal dunia tidak menipu kamu, tidak melibatkan kamu dalam malapetaka tipu daya dunia untuk melalaikan kamu dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingat dan jangan sampai dengan dunia ini kamu tertipu dan merosakkan amal kamu dengan akhirat nanti. Kerana dengan dunia yang pancaroba ini, ad-dunya zinah, kata orang. Dunia ini zina. Kenapa zina? Bukan zina antara lelaki dengan perempuan saja. Ad-dunya ini zina adalah kerana dunia itu kilau-kilauan. Yang mana bagaimana manusia suka rumah yang berkilat, benda-benda yang berkilat, emas, intan, belian. Yuhibbunahum qabila walladzina amashadu balillah dzurriyyatin yuhibbunahum qabila walladzina amashadu balillah. Ini cinta manusia kepada harta dunia dengan syahwat, kepada harta perhiasan dan syahwat kepada wanita. Ini tipu daya dunia. Jangan kita terpengaruh. Boleh mencari, tapi jangan ada halangan. Dan cari yang halal, yang baik, yang berkah. Sebab jika kita tertipu, maka kita akan makan makanan yang haram, yang syubhah, yang menyebabkan daging-daging kita tidak akan memberi kesan dengan zikir-zikir yang kita bacakan. Sebab apabila kita membawa zikir-zikir yang banyak, tetapi makanan-makanan kita dari yang haram, tak ada nilainya. Kullu lahmin nabata minal haram fannarul awla, kata Nabi SAW. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka itu lebih afdal bagi mereka itu. Jadi banyak, bagi kata Nabi SAW, banyak orang yang salatnya dari mudanya sampai bongkoknya, dari mudanya salat sampai bongkoknya salat, tidak meninggalkan ibadah, tapi makanannya dari haram, pakaiannya dari haram, tempat tinggalnya dari haram, maka Allah menolak. Walaupun dia ibadah sampai badannya terputus-putus, dan dia ibadah dekat multazam, dekat Baitullah, sampai badannya terputus-putus, Allah akan menolak amalannya kalau makanannya sumbernya dari yang haram. Jadi bukan. Maka hati-hatilah kita. Carilah perkara-perkara yang, buatlah perkara-perkara yang halal. Maka itulah sebabnya dengan cari yang halal, yang baik, maka itulah doa-doa kita akan diangkat oleh Allah SWT. Doa-doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Doa-doa kita mudah-mudahan digabulkan oleh Allah SWT. Kerana doa-doa itu tidak tergantung, tidak termasuk sesuatu yang syubhah dan sebagainya. Maka itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita diijabahkan. Dan kalau memang kita taat kepada Allah, doa kita belum dijabahkan, jangan takut. Itu adalah dugaan dan kasihan Allah kepada kita. Cinta Allah yang lebih kepada kita. Kafir Allah berikan. Kenapa orang kafir senang hidup mewah, kita orang Islam tak? Kerana dunia ini tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai dunia ini seperti sebelah kepak nyamuk, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kursi. Nilai dunia ini seperti setelah kepak nyamuk. Kalau harga dunia itu ada lebih berat di sebelah kepak nyamuk, maka Allah tidak akan memberi orang kafir minum walau seteguk air sekalipun. Tapi kerana dunia tidak harga di sisi Allah langsung, dunia tidak ada harga di sisi Allah langsung, maka Allah memberikan apa yang hendak. Kerana mereka hanya dapat di dunia, tidak akan dapat di akhirat. Tetapi umat Islam, umat Rasulullah SAW, mereka melakukan kebaikan, dapat di dunia dan dapat di akhirat nanti. Maka itulah dia. Itulah keyakinan kita. Beramal bukan untuk mencari keridhaan Allah di dunia, beramal bukan untuk dunia, tetapi beramal juga untuk akhirat, untuk masa depan kita, yang mana kita akan hisab di Allah Ta'ala. Amalan-amalan kita akan ditimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan diperlihatkan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, kata Allah Taala dalam yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bahawa dunia ini atau bumi ini akan menjadi saksi kepada amalanmu. Segala apa yang kamu lakukan di dunia ini akan terpancar seperti TV di hadapan Allah Taala untuk melihatkan kepada kamu apa yang kamu.
Untuk menghilangkan itu apa dia? Kata Nabi SAW, untuk menghilangkan dan menghilangkan dari catatan malaikat, tiada yang lain mudah bagimu. Tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran dengan Allah. Cuma bayaranmu dengan Allah cuma beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Beristighfar dan bertaubat kembali kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, bahawa kamu tidak akan lagi melakukan pekerjaan yang sia-sia, kamu tidak akan melakukan maksiat, dan kamu meninggalkan segala-galanya, dan kamu balik kepada Allah SWT. Sebab itu Allah sebut dalam innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah dulukan sebut orang yang bertaubat, bukan orang yang beramal saleh. Mutatahhir itu orang yang termasuk yang dah amal saleh. Allah sebut dulu orang yang bertaubat. Allah terima dan Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Yang kalau kita telah lama lara dan sebagainya, kita kembali kepada Allah. Allah senang dengan hamba-Nya yang telah, dan Allah akan tutup buku-buku kita. Allah akan tutup segala catatan-catatan yang dahulu, dan bumi Allah akan lupakan dari menjadi saksi kepada kita apa yang telah berlaku. Ini kurnia Allah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah sebabnya tanamkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh rasa kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi mengatakan, orang yang paling dekat denganku di yaumil qiyamah nanti adalah orang yang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya ingatkan bagaimana dua kisah yang akan saya bawakan. Mungkin satu kisah tuan-tuan dah termasyhur, dah terkenal, dan satu kisah lagi yang kita jarang dengar. Tetapi ini kisah yang mengatakan bagaimana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama adalah seorang kaya yang telah meninggal dunia. Dan mempunyai dua anak laki-laki. Orang kaya yang telah meninggal dunia mempunyai dua anak laki-laki. Kemudian maka dua anak laki-laki, maka bahagian harta peninggalan ayahnya perlu dibagi dengan asabah. Mana dibagikan setengah, sepatu kedua. Abang dapat separuh, adik dapat separuh, dibagikan dua. Maka segala-gala hartanya telah dibagi-bagikan. Bahagian ini, bahagian semua telah cukup dibagikan. Hanya satu harta lagi yang belum dibahagikan, iaitu dalam kotak. Dalam kotak yang disimpan oleh ayahnya, itu adalah wasiat ayahnya, jagalah dengan baik. Apa dia? Apabila dibuka di dalam kotak itu, tidak lain adalah 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat melihat artifak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang abangnya berkata, wahai adikku, ini ada 3 helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau ambil satu, aku ambil satu. Yang satu lagi untuk keadilan kita potong 2. Apa kata adiknya? Wahai saudaraku, wahai abangku, aku tidak rela rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dipotong. Ini kecintaan. Ini kecintaan. Kata adik abangnya, tak boleh untuk berlaku adil. Jika abang nak memotong, saya tidak benarkan. Kalau abang hendakkan kerana sanggup kerana nak bagi adik, tidak payah. Kalau abang sanggup memberikan ketiga-tiga helai itu rambut Nabi SAW kepadaku, dan harta yang kita bagi 2 ini kau ambillah, aku tidak heran, kata adiknya. Ambillah kamu semua, tetapi jangan dipotong rambut Nabi SAW, dan 3 helai rambut itu berikan kepadaku. Maka abang hanya cinta kepada dunia, hanya cinta kepada harta benda. Ambillah. Padanya rambut Nabi SAW tak punya nilai hebat apa. Padanya biasa. Itulah, bila kita melihat Rasulullah SAW, rambut SAW, peninggalan SAW, rasakan rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita melihat seperti biasa, bagaimana iman kita? Di mana kecintaan kita kepada Nabi SAW? Maka orang ini melihat, abangnya berkata, adiknya berkata, ambillah harta yang telah kita bagikan 2, tetapi 3 helai rambut Nabi SAW aku tidak rela untuk dipotong. Maka ambil abangnya akan harta semuanya. Dan abangnya dia menelibatkan diri dalam perniagaan yang besar.
serang berapa bulan, melibatkan diri bukan dengan merosot, akhirnya jatuh bankruptcy, habis harta. Bagi adiknya rambut 3 layar telah ada. Dan setiap hari hendak keluar rumah, beliau letakkan di tempat yang tinggi, dan sebelum keluar rumah diletakkan bauan yang wangi dan dicium, ambil keberkahan Nabi SAW dan ditaruhkan. Dan bila berjalan keluar tidak lupa dia berselawat kepada Nabi SAW. Begitulah setiap hari dilakukan dengan amal ibadahnya dan pekerjaannya sedikit-sedikit mencari rezeki. Subhanallah, Allah membukakan kecintaan bagi masyarakat. Masyarakat datang kepadanya nak bertabaruk kepada berkat Nabi SAW, dan akhirnya beliau itu diberikan Allah Ta'ala kemuliaan. Datang manusia diberikan kemuliaan, datang diberikan ilmu oleh Allah SWT. Maka dengan kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi SAW tadi, rambut Nabi SAW tadi, maka akhirnya beliau diberikan kenikmatan hidup yang luar biasa oleh Ta'ala. Tapi beliau tidak tergiur dengan kenikmatan hidup itu. Kecintaan kepada Nabi SAW tidak pernah pudar daripada ingatannya, hatinya. Dan apabila beliau setelah mengharung hidup berapa lama, meninggal beliau. Apabila meninggal orang ini, dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, manusia setelah untuk bergerak melangkah untuk pulang, tiba-tiba dengar suatu suara mengatakan, wahai fulan, wahai yang hadir di sini, jika kamu semua mempunyai hajat kepadaku, kepada Allah, kepadaku, maka datangilah akan kuburan si fulan ini. Kenapa datang? Bukan kerana dengan si fulan yang mengabulkan hajat kita, tidak. Ini yang disalahkan. Tapi datanglah bertabaruk dengan orang ini kerana kecintaannya kepada Nabi SAW terlalu dekat. Maka dengan kecintaan itulah Allah mengkabulkan doamu, Allah mengkabulkan permintaanmu. Maka datang barang siapa datanglah ziarah kepada makam ini, kuburan ini, dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi makam tidak pernah mengatakan, oh saya tak siapa datang dikabulkan hajatnya, tidak. Tapi bertabaruk dengan kedekatan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang Allah berikan. Kerana mereka dengan Allah tidak ada lagi halangan. Mereka dengan Allah tidak ada lagi satu-satu yang dekat. Kerana apabila meninggal mereka-mereka yang alim, yang wali, yang awliya ini, maka perhubungan mereka langsung dengan Allah Subhanahu tidak terbatas lagi. Kerana dengan terbatas itu adalah kerana dengan sebab manusia, dinding yang dengan manusia dan sebagainya. Tetapi setelah tiada dengan manusia, mereka langsung dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi sebab itu kita digalakkan berziarah, digalakkan mengambil manfaat, digalakkan mengambil keberkahan. Jadi jangan kita menafikan. Kerana kita menafikan sebab kita tak faham, sebab kita tidak mengetahui, maka kita menolak mentah-mentah. Sesat. Apa yang disesatkan? Pekerjaan sesat setiap malam, naik kelab tiap-tiap malam, makan rasuah setiap hari, itu tak sesat. Menipu orang tiap hari tak sesat. Mengkhianati orang setiap hari tak sesat. Tidak mengikut sunnah Nabi SAW, berselawat dan bertabaruk kepada Nabi SAW, sesat. Inilah malam yang mulia ini kita mohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Taala itu kepada kita dapat melakukan amal ibadat. Wa ma taufiqi illa billah. Sesungguhnya taufik itu dari Allah, tidak dari siapa-siapa. Tidak dari siapa itu. Bagaimana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim? Contoh saya berikan satu contoh kepada Nabi Allah Ibrahim. Yang mana hati yang keras, yang pandai, yang bijak, yang berkuasa sekalipun, jika tidak punya taufik dari Allah, tak akan dapat. Bagaimana berlaku kepada Namrud bila dengar Nabi Ibrahim membawa agama selain dari agama yang dianuti oleh Namrud, maka Namrud memerintahkan supaya Nabi Ibrahim ditangkap. Dan ditangkap kemudian dicampakkan di tempat rumah berhala. Yang di dalam rumah-rumah itu, tempat sembahyang itu, tempat berhala-berhala semuanya. Dan dari berhala-berhala itu kemudian banyak-banyak, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada berhala yang terlalu besar sekali. Dan di tangan berhala itu ada kapak. Maka Nabi Ibrahim mengambil kapak itu dan memecahkan seluruh berhala yang kecil dan meletakkan kapak di atas, di
tangan berhala yang besar. Setelah itu Namrud esoknya nak melakukan ibadahnya, buka pintu, dilihat habis berhala-berhalanya, dia dipecahkan. Bila melihat berhala-berhala dipecahkan, mereka bertanya, kerjaan siapa? Maka mereka mengatakan, ini adalah pekerjaan Ibrahim. Tangkap Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ditangkap, dibawa di hadapan Namrud. Ya Ibrahim, kamukah yang memecahkan berhala? Kata Ibrahim, apa? Kamu kata saya memecahkan? Tak ada apa-apa di tangan saya. Yang ada kapak di tangan berhala yang besar itu. Kamu tanyalah berhala yang besar itu, kenapa kamu? Adakah dia menggunakan kapak itu untuk memecahkan berhala? Di tanganku tidak punya apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Namrud mengatakan, kau gila Ibrahim. Kau gila. Batu yang besar itu tak boleh berkata-kata. Tak boleh berkata-kata, takkan aku nak tanya. Kalau kau dah tahu bahala-bahala itu tak boleh berkata, tak boleh manfaat, kenapa kau sembah? Maka marah Namrud. Inilah dia. Begitu pandai Namrud, begitu bijak Namrud, begitu jadi penguasa Namrud. Tetapi kerana tidak ada hidayah dari Allah, mengatakan yang benar itu salah. Ini yang terbaru yang berlaku di zaman ini. Yang benar itu dikatakan salah kerana tidak hidayah, tak ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Namrud mengatakan, kau gila Ibrahim, takkan aku boleh bercakap dengan berhala. Kalau tak boleh cakap, kenapa kau sembah? Jadi ini masalahnya. Inilah yang terjadi. Jadi jangan sampai kita hilang taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hilang bagaimana kita mohon kepada Allah Sallam, ya Allah Subhanahu Wa Taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permohonan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tak punya hidayah dari Allah. Inilah yang dibahaskan oleh Imam Kushairi di dalam Syiah Syukriyah, mengingatkan kita, panjang waktunya, panjang lebar, bisa dibahas. Jadi ini salah satunya. Kalau berkuasa, walau bijak dengan ilmu dunia, walau bijak dengan apa sekalipun, jika kamu tidak punya, walau kamu belajar apa sekalipun, pandai, ahli, pakar tentang ini, tentang itu dan sebagainya, dalam fikir dan sebagainya, tapi kalau tak ada hidayah, tak ada taufik dari Allah, agama itu kamu gunakan untuk kepentingan duniamu, tetapi akhiratmu lara, kosong, tiada apa-apa. Jadi jangan sampai agama diperalatkan, bagaimana pesan guru kami Al-Habib Hasan Abdullah Masyatri, jangan jadikan dunia, jangan jadikan agamamu ini peralat untuk kamu dapat kemewahan hidup di dunia. Jangan menjual agamamu dengan dunia. Maknanya menjual agamamu, kamu punya orang yang pandai tentang agama, kamu bijak tentang agama, tetapi kerana nakkan kuasa, nakkan pengaruh, nakkan kedudukan, kamu gadai agamamu dan kamu membuatkan tafsiran-tafsiran yang lain supaya itu sesuai dengan hawa nafsumu. Siapa yang melakukan begitu, ingatlah bahawa sesaat Allah amat pedih. Di dunia kamu senang di dunia berapa lama, umurmu sudah berapa, dan akhir hidupmu bagaimana. Jangan sampai hidupmu mempunyai penyesalan. Inilah yang kita ingatkan pada diri kita sendiri, dan mudah-mudahan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat jalan Rasulullah SAW, dan ingat di hati kita akan jalan-jalan yang diridai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menghindarkan daripadanya, dengan terhindarnya dari segala maksiat dan segala bala yang kita lakukan, insya-Allah Allah menghindarkan segala bala, Allah menghindarkan segala wabak, Allah menghindarkan segala penyakit, dan Allah memberi kita ketenangan bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah akan memberi ketenangan. Kalau jiwa kita telah tenang, Allah akan memberi ketenangan. Sebab dengan dunia ini kita kalau mencari tadi ketenangan, maka kita takut kegusaran dan penipuan di akhir hidup kita dalam sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah peliharakan iman kita, dan Allah teguhkan hati kita dalam menghadapi sakaratul maut. Allah teguhkan iman kita dalam menghadapi pancaroba kehidupan. Jangan sampai kita tertipu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, habbud dunya ra'sul khati'ah, cinta kepada dunia hulu kepala segala kejahatan.
Jadi kerana cinta yang amat sangat kepada dia akan menjadikan manusia berpecah belah, berkhianat, mendengki satu hantar, perasaan khianat, dengki mendengki dan akhirnya menimbulkan fitnah dan sebagainya, menyebabkan perpecahan. Jangan sampai umat Nabi SAW yang telah pernah disatukan Allah dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah telah berikan kamu berpeganglah teguh kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah telah menajikan kepada orang-orang yang terdahulu, iaitu kaum Hawarij dan kaum Aus, yang mereka disatukan oleh Rasulullah SAW dengan jalan memegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita yang telah berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berpecah belah dan hancur kita dalam kehancuran yang dikuasai, yang ditipu oleh para sekular Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Maka kita akan mengikut cara kehidupan kita, cara kehidupan mereka, dan rosak akidah kita akhirnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi amnil ladzi yanfa'una rabbi faqina wa baqi alana wa qarabati lana fid din wa ahbibna wa zakar rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zuki kulla halalan da'ima wa akhila atqiya ulama nahdha bi khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syuyun wa aghra bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waqfitu anta akraman satar wa salatullahi ta'shal mustafa man hilal haqi da'ana wal wahba bi kitabin fil nas shifa wa 'ala al ali kirami syurafa wa 'ala sahbil masabih al urar. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asahunna Allah wa ni'mak wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka adiyadana wa abladana wa anfusana wa malaikun asyana a'taitana. Allahumma ja'alna bika nabika wa amanika wa jiwarika wa iyyaka min syaitani wa jabbani wa dhi'in wa dhiba wa min syarri syai'anika ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamina bil afiyah was salam wa haqiqna bit taqwa istiqamah bidan nadam fil hal wal mal innaka sami. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balligh siyam ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balligh siyam ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balligh siyam ramadan. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya Allah irhamna ya Allah irhamna ya Allah ighfir lana ذنوبنا من السيئات وخاطئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدنا الملك المضى. اللهم انقذنا والمسلمين الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الظلم إلى المغفرة من الإحسان إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإحسان إلى الكرامة ومن الذكر إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر من الإحبار إلى الإقبال من السخاء إلى السهو والزهد إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة. اللهم أعنا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال من ذلك النظر إلى وجه الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرمة ذل الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة في الدنيا والآخرة حجاراتنا رابحة وعمرنا ناجحة وهدادنا واضحة يا مجمد جماله جميل الدنيا والآخرة إلى حنات من نعم علينا وفقنا لشكرك ما بقينا عدم. اللهم تفضل وكما زدت فلك الحمد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلناك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب يا الله حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مولانا يا يسمع دعاءنا بحرمة سيدنا تقبل دعانا. ربنا اغفر لنا وإخوانا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في كل الذين آمنوا ربنا إنك رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم إنا ومنكم تقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو منكم.